Bimbang tentang gout? Cubalah Eural, pengalkali air kencing yang berkesan. Eural, kurangkan paras asid urik anda sekarang. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 31 Januari 2022 bersama dengan saya Nursyah Mama Amin. Presiden Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia Ibrahim Ali menyindir Presiden PAS yang mengkritik UMNO kerana mengedepikan kerjasama mereka setelah dirawat parti itu. Walaupun Ibrahim bersetuju UMNO adalah itik patah kaki sebagaimana yang digambarkan Abdul Hadi Awang, namun beliau mendakwa PAS juga tidak lebih baik daripada UMNO. Ibrahim dalam satu kenyataannya hari ini menyifatkan PAS sebagai sakit mental kerana telah bertukar sekutu berkali-kali termasuk dengan mereka yang dianggap PAS sebagai kafir. Antaranya sebelum ini, kata Ibrahim, PAS pernah bekerjasama dengan DAP namun kemudian meninggalkan PH dan bekerjasama pula dengan UMNO dalam Muafakat Nasional. Jumaat lalu Abdul Hadi menuduh UMNO tidak bersyukur berikutan keengganan parti itu untuk menjalin kerjasama pilihan raya. Presiden PAS itu menggelar UMNO sebagai itik patah kaki yang dirawat oleh PAS sebelum ini tetapi kini mahu berenang sendiri selepas sembuh. Untuk rekod, hubungan PAS dan UMNO renggang selepas parti itu memilih untuk menyertai bersatu dalam Perikatan Nasional dan bekerjasama di PRN Melaka. Baru-baru ini terdapat usaha baru oleh PAS untuk mengadakan kerjasama di PRN Johor akan datang tetapi UMNO menolak cadangan itu. Mazli Malik menafikan sebarang pelibatan dalam rasuah dan mendakwa siasatan SPRM terhadapnya sebagai usaha pembunuhan karakter menjelang PRN Johor. Ini selepas SPRM memaklumkan sedang menjalankan siasatan terhadap bekas Menteri Pendidikan itu sesulan menerima 2 laporan terhadapnya. Dalam satu kenyataannya hari ini, Mazli berkata dia juga mengalu-alukan sebarang siasatan kerana tiada apa yang perlu disembunyikan. Ahli Parlimen Simpang Renggam itu disebut-sebut sebagai calon Pakatan Harapan untuk mengetuai Kerajaan Negeri Johor pada pilihan raya akan datang. Spekulasi bertiup kencang bahawa PKR mahu menamakan Mazli sebagai calon Menteri Besar walaupun beliau menepis kabar angin berkenaan. Mazli sebelum ini mendakwa pegawai SPRM menakut-nakutkan kaki tangannya berikutan penglibatannya dalam demonstrasi terhadap Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Semalam SPRM berkata ia sedang menyiasat Mazli selepas menerima 2 laporan terhadapnya namun tidak mendedahkan sebab siasatan. Bagaimanapun, sumber memaklumkan Malaysia kini bahawa siasatan itu adalah berhubung dakwaan rasuah semasa Mazli menjadi Menteri Pendidikan dari 2018 hingga awal 2020. Berita seterusnya. Perikatan Nasional dicabar meletakkan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sebagai pemimpin utama untuk diketengahkan dalam kempen PRN Johor. Anggota Majlis Tertinggi UMNO Muhammad Fuad Zakarsy berkata, nyawa bersatu adalah terletak pada Muhyiddin yang menentukan hidup mati parti itu. Pada PRN Melaka November tahun lalu, PN mempertaruhkan Presiden Bersatu itu sebagai pemimpin utama yang mewakili gabungan itu dengan slogan Abah Sayang Melaka. Bagaimanapun, pada PRN tersebut, PN hanya memenangi 2 kerusi iaitu di Dewan Undangan Negeri Sungai Udang dan Bemban. PN dan BN menjadi seteru selepas Bersatu dikatakan mengkhianati UMNO pada PRN Sabah. Dalam pada itu, Puat secara sinis berharap Muhyiddin tidak kesal dan malu kerana menubuhkan Bersatu dan cuba membunuh UMNO. Sebaliknya, kata Puan, Muhyiddin patut kesal dan malu kerana kalah dengan ahli akar umbi UMNO yang kekal setia dengan UMNO. Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri hari ini membuat laporan polis terhadap 3 portal atas dakwaan penyebaran berita palsu. Ini selepas laporan salah satu portal berkenaan yang mendakwa kononnya Ismail Sabri merayu Perikatan Nasional untuk tidak menarik balik sokongan terhadapnya. Berita ini adalah palsu. Ini adalah daripada apa yang berlaku ketika beliau menghadiri satu majlis di Bera pada hari Sabtu lepas.
kenyataan itu telah pun dimanipulasi oleh ketiga-tiga portal tersebut, walhal tidak ada menyentuh berkenaan dengan apa yang ditulis oleh ketiga-tiga portal. Bahkan juga ketiga-tiga pemberita daripada portal tersebut sebenarnya tidak ada pun dibera pada ketika itu. Menurut Muhammad Anwar, laporan polis itu dibuat agar pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap portal berkenaan kerana menyebarkan berita palsu sehingga boleh menjejaskan kredibiliti Perdana Menteri. Sabtu lalu, Ismail dalam sidang medianya di Bera berkata, kestabilan politik sangat penting dan tanpanya negara akan menyaksikan satu lagi krisis politik yang akan menjejaskan ekonomi Malaysia. Semalam, portal Agenda Daily memuat naik satu artikel yang bertajuk Ismail Sabri bimbang jadi PM paling singkat, rayu jangan tarik sokongan dan kemudiannya diulang siar oleh dua blog politik. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Zuraida Kamarudin menyifatkan Sekatan Jabatan Kastam dan Pelindungan Sempadan Amerika Syarikat CBP terhadap Sime Darby Plantation sebagai terburu-buru dan tidak berasas. Ini selepas siasatan jabatan itu mendapati berlaku kejadian buruh paksa, antaranya keganasan fizikal dan seksual, penahanan gaji dan kerja lebih masa di ladang milik syarikat itu. Dalam kenyataannya, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi itu berkata, Sime Darby Plantation ketika ini sedang menyusun laporan bebas yang komprehensif dan bakal diserahkan kepada Amerika Syarikat dalam masa terdekat. Beliau turut menegaskan industri minyak sawit Malaysia beroperasi di bawah piawaian ketat yang selaras dengan Matlamat Pembangunan Lestari PBB. CBP telah menurunkan taraf tindakan terhadap Sime Darby Plantation daripada Perintah Pelepasan Penahanan WRO kepada penemuan. Susulan notis penemuan yang diterima oleh Sime Darby Plantation, sebarang produk yang mendarat ke Amerika Syarikat akan dirampas. Sementara itu, Zuraida berkata, Menterian akan mendapatkan penjelasan lanjut berkenaan isu tersebut daripada agensi berkaitan di Amerika Syarikat agar penyelesaian segera dapat dicapai. Menteri itu turut menyeru seluruh rakyat Malaysia untuk menyokong usaha kementerian dalam menangani propaganda anti minyak sawit oleh negara-negara barat yang bertujuan menjatuhkan industri minyak sawit negara. Ratusan rumah mengalami kerosakan akibat ribut dan puting beliung di beberapa kawasan, antaranya di sekitar Kampung Tawas di Ipoh petang semalam. Kejadian itu menyebabkan rata-rata penduduk terjejas, terutamanya masyarakat Cina, menzahirkan rasa sedih kerana bakal menyambut Tahun Baharu. Beberapa klip video yang tular sejak semalam menunjukkan kejadian puting beliung itu menerbangkan atap rumah yang dikatakan berlaku sekitar jam 6.15 petang. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak berkata, pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu pada kira-kira pukul 6.40 petang dan segera mengerahkan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Ipoh ke lokasi terlibat. Bencana itu turut menyebabkan beberapa insiden pokok tumbang dan kerosakan di lebih 300 rumah penduduk. Bagaimanapun tiada kecederaan maupun kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Sementara itu, Ahli Parlimen Ipoh Barat M. Kulasegaran ketika melawat lokasi kejadian berkata, semua mangsa terlibat diminta membuat laporan polis bagi memudahkan proses menyalurkan bantuan kewangan daripada pejabatnya dan kerajaan negeri. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook.
Selamat Tahun Baru Cina kepada penonton Kini TV yang menyambutnya. Salam hormat dan jumpa lagi.